Setelah kita mengadakan convention dan mengumpulkan laporan-laporan atau resolusi oleh convention tersebut, ya. Pasal ini yang kita nak share. Ini yang kita nak share, ini yang kita nak bagi kepada rakyat Malaysia. Okey, sebenarnya tujuan kita adakan convention 7 September yang lepas adalah untuk membincang perkara-perkara yang amat mendesak para pengguna dari beberapa sudut. Contohnya sudut ekonomi, sudut agama, sudut relationship, sudut perlembagaan, sudut keselamatan, beberapa perkara penting yang mana akan dijelaskan secara detail oleh panel yang ada di sini hari ini. Bukan semua yang ada, tapi yang panel yang ada ini akan membantu memberi kita penjelasan, ya. Tapi saya juga nak memberi highlight. Saya rasa antara perkara yang kita perlu bangkitkan adalah rakyat perlu hari ini, ya, tidak boleh lagi mengharapkan urusan kita dijalankan oleh pihak-pihak atau agensi tertentu. Pasal sebenarnya ada beberapa perkara lah. Mungkin agensi itu sendiri mempunyai banyak masalah. Dan kita tahu sendirilah, even PM sendiri pun ditekan oleh pelbagai sudut, mungkin kartel ke, mungkin badan-badan sukarela antarabangsa, sindiket. Memang ini dah perkara biasa. Dah perkara biasa yang berlaku, sehingga kan mereka ini kadang-kadang tidak berpeluang untuk melaksanakan kerja-kerja mereka yang membawa benefit kepada rakyat. Dan kalau kita tengok juga, ialah kalau tak ikut nanti sekarang, dia orang akan membuat sanction, membuat sekatan, macam-macam. Pasal ini antarabangsa, ya. Jadi kita kira sudah tiba masanya rakyat bersama melindungi diri mereka. Dan dengan memberi maklumat, dengan memberi aduan, dan kita juga antara resolusi yang kita telah perolehi adalah untuk menggalakkan sukarelawan, iaitu sukarelawan yang berkhidmat. Dia lebih daripada YB, pasal dia SYB, maknanya sukarelawan yang berkhidmat. Kalau YB itu YB lah. Jadi kalau kat Sabah, kat mana ke, boleh berkhidmat untuk membantu kita semua. Pasal kalau tidak, kita nak mengadu pada siapa? Pasal kebanyakan wakil rakyat pun sibuk. Masa parlimen baru ni pun 20 lebih orang saja ada. Jadi kita kena buat kerja juga. Jadi maknanya kita akan atur SYB ini di semua kawasan DUN dan parlimen yang mengikuti YB-YB yang betul-betul kat luar sana. Jadi kita akan lantik, dan ada setengah-setengah pun telah lantik, dan kita yakin ini boleh membantu kerjaan mengharmonikan keadaan kita hari ini. Okey. Jadi niat kita baik, cuba usaha pun cara baik, dan kita yakin benda ini dapat menghasilkan result yang baik. Kita nak membentangkan hasil daripada forum rakyat dalam menghadapi isu-isu kecemasan tahap amaran merah, red alert. Jadi kita sebut sebagai red alert. Jadi resolusi inilah yang akan kita bawa kepada pihak-pihak yang berkenaan, yang akan kita umumkan kemudian, insya-Allah. Baik. Yang pertama, kita mulakan dengan pernyataan masalah. Pernyataan masalah hasil daripada perbincangan satu hari, kurang lebih 600 orang dan lebih kurang 300 NGO yang bersama-sama dalam persidangan itu, yang telah dijalankan pada 7 hari bulan September 2024, disertai oleh pemimpin-pemimpin daripada NGO seluruh Malaysia, NGI, juga individu, tokoh-tokoh serta masyarakat yang ada. Dan inisiatif ini sebenarnya lahir daripada rasa tanggungjawab kepimpinan masyarakat seluruh negara apabila mendapati permasalahan rakyat semakin hari semakin genting tanpa mendapat pembelaan yang sewajarnya. Persidangan ini telah membincangkan isu-isu utama yang melibatkan kesejahteraan, kesihatan rakyat dan kedaulatan negara. Jadi pembentangan kajian dan analisis telah dibuat pada peringkat awal
daripada mereka yang memimpin masyarakat yang berpengalaman dan telah dibagikan kepada 5 kluster, iaitu kluster perlembagaan, kluster keselamatan, kluster ekonomi, kluster kesihatan dan kluster agama. Dan selepas daripada sesi pembentangan pada sebelah pagi, maka pada sebelah petang itu diadakan persidangan meja bulat yang telah membincangkan dengan lebih terperinci dan menghasilkan resolusi Task Force Rakyat yang akan kita persembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta Majlis Raja-Raja Melayu untuk pertimbangan. Perkara 40 perkara 40/3 adalah merupakan perkara yang kita buat pada hari ini, iaitu sesuai dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, iaitu menyebut Undang-Undang Persekutuan boleh membuat peruntukan bagi menghendaki Yang di-Pertuan Agong bertindak selepas berunding dengan atas atau syur mana-mana orang atau mana-mana kumpulan orang selain daripada jamaah menteri kabinet, dan pada menjalankan fungsinya selain daripada, iaitu fungsi yang boleh dijalankan menurut budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Fungsi yang berkenaan dengan perjalanannya itu diperuntukkan daripada buat mana-mana perkara-perkara yang lain yang bersangkutan dalam perlembagaan persekutuan. Baik, saya mulakan dengan pernyataan masalah. Pernyataan masalah dalam kurungan loss of trust. Rakyat kini berhadapan dengan krisis kepercayaan terhadap ketelusan dan kewibawaan pihak kerajaan. Perasaan teraniaya dan dizalimi kian menular di kalangan rakyat, menyebabkan meningkatnya tekanan kehidupan yang boleh membawa kepada ancaman kestabilan dan keamanan negara. Maka hala 7 Task Force hasil daripada pernyataan masalah loss of trust rakyat kepada pihak kepimpinan kerajaan. Yang pertama, visi kita ialah meletakkan dan memastikan keluhuran perlembagaan kedaulatan negara, kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan juga agama Islam berdiri teguh sebagai agama rasmi Malaysia, iaitu agama persekutuan. Yang kedua, misi menjadikan Malaysia sebagai negara demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan. Bukan negara komunis, bukan negara apa kita panggil republik contohnya. Mengiktiraf dan merasmikan gerakan rakyat, menyatupadukan dan memperkasakan rakyat, membangun serta platform rakyat secara kolektif dan memakmurkan ekonomi, melestarikan sosial kehidupan rakyat dan memperkasakan agama Islam. Itu antara misinya. Saya teruskan kepada apa yang kita resolusikan, kita cadangkan. Saya cadangkan tuan-tuan, cuba tengok semula, insya-Allah kita akan viralkan pembentangkan Profesor Mustafa tentang isu ini cukup tuntas. Cuba dengar, nanti kita akan viralkan. Isu kesihatan, resolusi, saya bacakan. Kami memohon agar penggunaan vaksin mRNA dihentikan. Semua vaksin baru yang diluluskan mestilah bebas daripada teknologi mRNA yang kita dah dapat tadi, kematian mendadak selepas dilakukan PICK, program imunisasi kebangsaan. Kami mencadangkan agar program penilaian kesihatan awam dilaksanakan untuk menilai status kesihatan dan imuniti rakyat Malaysia secara menyeluruh. Jadi kita cadangkan bukan bagi vaksin, tapi cek imuniti kita. Sebab vaksin pun sebenarnya nak bagi imuniti. Dapat. Jadi kita cek imuniti, bukan pasport vaksin, pasport imuniti. Semua orang boleh cek imuniti. Kalau imuniti kita kuat, buat apa nak ambil vaksin? Ini soalan kita yang tidak dijawab oleh KKM. Kami juga menyarankan agar polisi kesihatan awam dikaji semula dengan melibatkan NGO dan rakyat dalam pengurusan kesihatan awam. Kita ada ramai pakar ada dalam negara dan luar negara yang boleh bagi pandangan dan telah pun buat kajian. Kita minta supaya diberikan keadilan untuk kita memberi pandangan-pandangan pakar, bukan pandangan orang kampung, pandangan pakar. Yang keempat, kami menyarankan agar Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan untuk menyiasat program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Jadi kita minta RCI ditubuhkan yang di bawah Yang di-Pertuan Agong untuk tengok semula betul ke. Saya dengar ada orang untung 500 juta ringgit daripada jualan vaksin. Saya dengar, betul tak betul saya tak tahu. Kita minta semua RCI diadakan. Yang kelima, kami memohon agar kerajaan memberi keutamaan kepada natural immunity. Kita beri kepada natural immunity yang Allah dah bagi pada kita.
Jadi maknanya bukan vaksin sajalah untuk nak dapatkan natural immunity. Kita ada makanan-makanan suplemen, kita ada makanan-makanan sunnah dan ada pelbagai cara rawatan lain. Bukan hanya bergantung kepada vaksin dalam polisi kesihatan negara sekarang. Yang keenam, kami juga mencadangkan agar perubahan alternatif, ada ubat alternatif lain seperti perubatan tradisional Melayu, perubatan tradisional Cina TCM, perubatan tradisional India, homeopati dan pengubatan Islam yang diiktiraf sebagai pilihan yang sah dalam sistem kehidupan. Jadi kita minta kita diberi pilihan, jangan ambil satu je biochemical. Jadi vaksin ni biochemical, sebab tu ada orang kata chemical weapon. Tolong siasat. Betul ke vaksin ni chemical weapon? Tolong siasat. Tak ada orang siasat pun. Semua memang percaya pada Bill Gates tu. Sedangkan di tempat lain dah kena saman dah. Pfizer dah kena saman dah yang lain. Jadi kita sini kena bagi ruang kepada perubatan-perubatan yang lain yang disebut tadi. Ini akan memberi ruang kepada pelbagai bentuk rawatan selain daripada rawatan perubatan alopati yang ada dengan KKM sekarang, supaya rakyat mempunyai pilihan dalam menjaga kesihatan mereka. Ini hak asasi yang ada dalam perlembagaan negara yang dipelihara, iaitu kita berhak untuk menentukan kesihatan dan nyawa kita. Bebas, kita tak boleh dikongkong, dan inilah yang mereka nak buat. Isu perlembagaan hari ini, kita nampak hari ini kita sekarang ni, kerajaan, wakil rakyat, even saya rasa mungkin pemerintah dan hakim melihat apa yang berlaku ini bukan dalam kerangka perlembagaan. Mereka kata mereka nak ikut dalam the framework of the constitution. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, the framework of the constitution, iaitu perlembagaan keseluruhan kita yang sampaikan pada masa task force itu, saya kata hari ini perlembagaan kita ni ialah kitab suci ni. Perlembagaan kita ni inilah social contract kita. Maknanya kita setuju. Kita akur, kita nak protect, kita nak lindung, kita nak jaga perlembagaan, kita nak pertahankan. Dan apa yang kita tahu bila kita baca perlembagaan ni, nak jaga apa? Nak jaga hak rakyat. Daripada artikel 3 sampai artikel 11. Nak jaga orang Melayu, khususnya artikel 153. Nak jaga agama Islam. Sama ada dalam artikel 3, Islam sebagai the Federation of the Religion of Federation, termasuk juga kuasa-kuasa yang ada dalam bidang kuasa state list yang ada dalam perlembagaan. Dan hari ini, tiga-tiga perkara ini telah dikhianati. Sebab kita rasa institusi eksekutif hari ini, kerajaan hari ini, institusi parlimen hari ini, yang dipanggil parlimen demokrasi pun kita rasa dikhianati juga. Dan juga institusi kehakiman hari ini pun saya nampak lemah hari ini. Pasal saya sendiri berkuat. Hari-hari ni. Tak nak ceritalah apa yang berlaku even semalam. Saya nak rekaskan hari-hari kena khianat. Siapa yang khianat? Kerajaan dengan polisi dia kan? Polisi dulu kesihatan palsu pandemik gunakan pseudoscience, sains palsu dengan COVID-19 ni. Cocok orang pula. Nak continue lagi dengan pindahan Akta 342 dan juga tak lagi nak kuatkuasaan SSPA 1 Disember ni kepada semua pegawai awam. Mandatory vaksin. Apa lagi kita berdepan? Hak orang Melayu dah lama lah habis. Isu lesen, isu tanah. Agama Islam dah dipelekehkan. Setiap kali nak adakan undang-undang moral Islam, Federal Court pelekehkan. Isu Iki Putra dan sebagainya. Jadi kita bimbang dan kita dapat solution. Kita nak bagi tahu dah sampai masanya kena kembali kepada perlembagaan. Balik kepada perlembagaan, balik pada framework tu. Sebab tu saya sekarang nak tekankan yang tak ada dalam ni, tapi saya nak tekankan. Ada sumpah perlembagaan. Sumpah perlembagaan yang di-Pertuan Agong bersumpah untuk menjaga negara Malaysia ini. Untuk menjaga perlembagaan dan apa-apa yang dimasyurkan. Dan setiap masa untuk menjaga agama Islam. Dan untuk menjaga pemerintah yang adil, the rule of law dengan aman di negara. Itu sumpah. Wallahi, wabillahi dan sebagainya. Tapi konten dalam sumpah perlembagaan ini is the highest thing. Nak jaga perlembagaan. Nak jaga agama Islam. Ini yang kita minta, kita nak periksa tak lama lagi dengan Agong, dengan Majlis Raja. Nak bagi tahu yang di Tuan Agong, apa nak jadi dengan negara kita ni.
Sebab kita concern perlembagaan ni, sebab tu kita nak ada kebebasan kehakiman. Dan kita tengok hari ni sumpah hakim pun dalam perlembagaan, sumpah wakil rakyat pun benda yang sama. Benda yang sama. Benda yang sama. Sumpah nak jaga perlembagaan. Sejak COVID-19 ni, tak lagi SSPA ni, tak lagi Akta 342 ni langgar apa? Langgar perlembagaan, iaitu hak nak jaga nyawa dan kebebasan diri, artikel 5. Hak ini, hak yang terlalu suci. Dalam Islam pun nak jaga apa? Nak jaga nyawa. Saya teringat dululah, mak saya pernah cakap dengan saya lah, ini kasi kendur sikit kan, pressure tu. Saya pun kadang pressure hari-hari ni. Mak saya pernah kata dari kecil, engkau ni kau pergi mana-mana, jangan bersumpah-bersumpah ni. Sumpah ni bayar ni. Kalau berjanji-berjanji ni. Jadi hari ni bila saya tengok sumpah perlembagaan ni, saya tengok muka-muka wakil rakyat hari ni, kerajaan hari ni, diorang ni betul-betul sumpah ke nak jadi sumpah-sumpah? Kita rakyat menyumpah pula hari-hari. Kita permainkan sumpah perlembagaan ni. Kita mainkan pelupas perlembagaan. Sebab tu kita tengok rangka-rangka apa yang kita nak timbangkan. Sebab tu dalam kuasa agung yang paling tinggi tu, defend to guardian the constitution dengan agama Islam, apa dia letakkan kuasa agung ni? Artikel 41, Angkatan Tentera, Akta 150 boleh declare darurat. Kalau kerajaan-kerajaan kita sekarang telah dimandulkan oleh rakyat sendiri, oleh hakim sendiri, oleh wakil rakyat sendiri, oleh kerajaan sendiri, dia khianat, dia mandulkan semua ni. Raja-raja ada kuasa. Raja ada kuasa lagi tadi disebut oleh saudara Dr. Azman, artikel 40/3. Dia boleh dengar show rakyat yang kita nak maju kan. Tak perlu tunggu kabinet. Ini yang kita nak mohon kepada Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja. Sebab kita nak pastikan kekal the separation of power tu yang sekarang tidak ada. Sebab hari ini Perdana Menteri dia yang lantik polis, dia lantik SPRM, dia lantik Attorney General, dia juga lantik hakim selepas Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dia bincang dengan Majlis Raja. Ini semua dalam pelanggan semua dah bincang macam mana mengikat antara masing-masing. Tetapi akhirnya kuasa terlalu banyak kepada Perdana Menteri. Sebab tu tak boleh buat apa. Sebab tu kita nak pastikan supaya kita pertahankan perlembagaan ini, bagi tahu ada hak dalam tu, ada sumpah dalam tu. Jadi konsep demokrasi parlimen ni, konsep raja perlembagaan ni, raja tidak tidur. Artikel 40 mengatakan raja ada hak untuk memastikan perjalanan persekutuan. Sebab tu dulu kita buat police report berkaitan dengan COVID-19. Saya yang prepare police report tu sebenarnya. Walaupun saya tak buat. Tak apa. Saya kata dalam report yang ramai orang buat, saya kata kerajaan hari itu telah gagal nak bagi maklumat berkenaan dengan COVID-19. Berkenaan dengan informed consent ni, eksperimen vaksin. Yang ini telah menyebabkan mencabar kuasa diraja dan mungkin memberi salah maklumat sama ada secara cuai dan sebagainya. Mengikut artikel 40. Kita report pada polis bahawa ini melanggar ni. Dan kita tengok isu perlembagaan yang hari ini yang paling serius hari ini ialah isu Akta 342 pindahan. Ini kerja lagi jahat. Saya pun terperanjat wakil rakyat kita boleh terima. Sebab kuasa ni akhirnya pegawai biasa punya, kalau dia nampak dia boleh dipercayai adanya penyakit-penyakit, dia boleh tangkap, dia boleh isolate you, dia boleh perantikan you pada bila-bila masa yang dia rasa sebab munasabah tak ada bahaya pada rakyat, baru boleh ni. Kalau pihak polis kurang-kurangnya hari ni tak ada macam tu, ada akta polis. Sebab satu hari kena tahan, ada check and balance. Remand tu kena perintah pada magistrat. Yang ini dianggap kita ni macam penyinayang. Orang yang sakit sekali dia nak dianggap apa tu penyakit-penyakit. Hari ni simple penyakit-penyakit macam ni. Saya demam, tak boleh pergi. Penyakit-penyakit. Tapi tak bahaya. Jadi saya nampak ini serius. Melanggar hak ni. Jadi itu saja nak sebut-sebut beberapa perkara yang penting ni. Dan juga last sekali ialah kuasa diberi pada ketua pengarah ni. Oh, ini berat. Kuasa pengarah ni boleh buat apa-apa measure, buat apa-apa keputusan berkenaan dengan kawalan dan prevention of penyakit-penyakit pada rakyat dan juga pada
pengamal perubatan hari ini. Dan itu menjadi satu kesalahan kalau langgar peraturan. Boleh dikenakan hukuman denda 8,000, maksimum 10 tahun dan keduanya. Jadi ringkasnya, kita memang membantah keras lah. Sebab menganggap pindah akta ni akan menyebabkan beri kuasa yang lebih kepada pegawai saja untuk pastikan kamu ni sebenarnya macam penjenayah. Kuasa ni amat luas. Jadi itu saja saya tutup sedikitlah pandangan bahawa kita kena jaga perlembagaan, kita kena pelai perlembagaan, kita kena bagi tahu kepada rakyat, sebab hari ini kita nak lengkapkan rakyat mesti berkuasa untuk bawa benda ni. Apa yang kita nak sampaikan, dah sampai masanya pertembungan antara rakyat dengan pemerintah. Saya terus terang, saya cukup bimbang sebab isu-isu hari ini habis. Saya dah ulang berkali-kali di banyak forum sebenarnya. Memang kita hari ini kita nak minta sangat kepada Yang Tuan Agong, raja-raja ni, you kena defend. You are the last, the only guardian untuk sokong kita hari ini. Sokong keperitaan rakyat hari ini. Saya bagi tahu it's a fact bahawa New World Order, One World Government adalah satu fakta, satu reality. Bangunlah tuan-tuan. So saya bagi tahu bukti dia. Tun M sendiri pernah mengaku 2015 bahawa there is a New World Order out there. Dan Biden sekarang ni, Presiden Amerika Syarikat ni, lah bagi tahu tahun 22 ni, it's going to be New World Order out there and we are going to lead. Dan dalam World Government Summit pun dia bentang sekali lagi. Are you ready for New World Order? Orang Melayu masih lagi terputing. Dia orang dah dalam ni sekarang. So ancaman New Order ni adalah sangat besar. Dia punya matlamat ni 3 je yang besar. Satu politik. Satu kerajaan, which is atas sekali. Kita dah menghadapi kan. It's about United Nations. United Nations is directing what to do. 193 states dalam satu dunia ni akur kepada whatever yang diarahkan. Yang kedua is about one economy. One economy is a digital economy. Semua pun tahu, sudah di-declare bahawa everything will put on the digital platform. Daripada beranak sampai mati, termasuk girlfriend, termasuk nak kahwin dengan apa, tak lama lagi tuan-tuan akan kahwin dengan robot. Robot ni dah ada dah. Very soon coming to Malaysia. Dan satu lagi yang paling bimbang ni, kita bimbang pasal takut kita tak boleh mengucap. One religion. Kita pun sedar apa berlaku sekarang ni. Antara Pope Francis dengan kita punya whatever ambassador dekat Arab dulu, dah ada pun keharmonian agama berlaku dekat sini. So yang reality ni is about going to work one religion. Pasal semua orang bagi tahu semua dia menunjuk ada kebaikan. Tapi kita ni tak boleh. Kita ni kuliah ayyuhal kafirun. Kamu agama kamu, aku agama aku. Berapa kali Tuhan bagi tahu, hari-hari kita baca pun. Tapi kalau kita akur ni, kita tak akur pada Quran. So bahaya tak? The fact is that New World Order is here. One of the biggest thing adalah depopulation agenda. Dan satu lagi yang besar ni adalah berkaitan dengan how to go about digital. Sebab kita bagi tahu dengan ekonomi tu kan, dia bagi tahu digital ni, digital ID. Yang kedua adalah berkaitan dengan digital currency. Digital ID, PADU. Netanyahu pun dah declare dah. Anything can be hacked. Menatang Yahoo tengoklah. Menatang Yahoo dah declare anything can be hacked. That means it can be hacked. Siapa buat sekalipun. Yang kedua, we are coming very soon dengan CBDC. Australia will be fully without cash by end of this year. Malaysia nak keluar duit 30,000 duit sendiri pun tak boleh. Dekat US pun tak boleh keluar duit dah sekarang. Berbagai-bagai macam hal lah dia bagi tahu. So we are now very very near kepada benda ni. Okay? This is a big threat sebenarnya. Ancaman kepada apa yang kita punya Pak Jufri bagi tahu tadi. Perlembagaan, ancaman perlembagaan. Who's going to be the new ruler? Mungkin Kasrok akan pakai congkok tu. Okey, yang kedua berkaitan dengan kesihatan. Ini Pak Jufri dah sentuh tadi. It's about Akta 342. Ini sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius. Okey. Dulu masa YAB Perdana Menteri kita jadi pembangkang bersama dengan Datuk Zul, dia bagi tahu saya akan arahkan semua ahli parlimen fikir menentang pindaan Akta 342. Hari ini dia pemimpin, saya menyuruh supaya dilaksanakan Akta 342. Saya rasa by no time lah. Either by December or early next year. Dan you nak tahu apa 342 ni? Dulu kita dah buat surat, kita yang bising sebagai sini, sehingga kan YAB
kita punya SPM tu Ismail Sabri telah menggugurkan benda ni. Tapi ni dimasukkan balik. Ada 4 section yang sangat-sangat besar, sangat-sangat very critical. Saya rasa saya perlu baca benda ni lah. Okey. Yang pertama, tuan-tuan kena faham apakah dia maksud pegawai yang beri kuasa. Given the power by, dalam ni minister, under artikel section 2. Sama ada pegawai kesihatan yang bertempat di daerah tu atau grade 41 lah, ataupun mungkin orang luar yang dilantik oleh minister. Saya baca 14A ambil pendek-pendek dia. Pegawai yang berkuasa ni boleh memerintahkan, boleh arah you tahu. Supaya mana-mana orang yang dijangkiti atau dia mempunyai sebab untuk percaya. Dia cuma ada sebab nak percaya. Aku ada, Mahmud, aku tak suka muka hang ni, aku percaya hang ni. Okey, ada biji-biji ni. Come follow me, masuk pusat kuarantin. Okey, masuk pusat kuarantin ni, dia bagi tahu tempat pengasingan lah atau pengawasan. Di mana bagi apa-apa tempoh yang dia fikirkan patut atau sehingga dia boleh dilepaskan. Bila dia fikirkan tak bahaya pada orang ramai. Bahaya tak? Ha? Bahaya? Adakah ini satu undang-undang? Okey, yang kedua, dia boleh menggunakan apa-apa peranti untuk pengesanan tadi dan dia boleh menggunakan kekuasaan. Faham tak? Siapa tak faham boleh tanya saya boleh clearkan benda ni. You have to understand, you have to faham bila dilaksanakan benda ni, you have nowhere to go. You keluar negara habis, you pergi kedai mamak pun habis. Aku pergi tetah macam ni je. Mati pergi pusat kuarantin. Ikut suspek dia saja. Yang kedua, bagi kita section 15A. Ni bila dia percaya, maknanya siapa yang dia contact, dia panggil contact tracing. Siapa you dah contact before, dia pun boleh kenakan you. Maknanya the whole family, seorang kena contact dalam family for sure. So, semua boleh kena. Untuk memakai apa-apa peranti pengesanan sebagaimana ditentukan oleh pegawai diberi kuasa. Dia tak disahkan lagi. Tapi yang logiknya, everything will be put on a digital platform. Besar tak kuasa? Is it a law? Dalam polis, ini dengar dalam polis. Kita ada kuasa sehingga ditubuhkan IPCMC di bawah KDN sekarang ni. Masa saya tu, a lot salah laku. Walaupun kita ni berbagai-bagai SOP, prosedur, nak buat borang tangkap, borang tahanan, borang ambil barang, semua ada borang. Sekarang ni, dia pun tak ada barang. Dia boleh menangkap, dia boleh mendakwa, dia boleh menyiasat, dia boleh mendakwa, dia boleh menghukum dan juga dia boleh buat rayuan. Dia tentukan rayuan. 5, polis ada 7-8 center stok. DPP pergi pada hakim, bicara boleh buat rayuan lagi. You faham tak? Cuma dia ni satu and based on dia punya cap wasangka saja. Okey, the last one adalah berkaitan dengan section 21A, memberi kuasa kepada ketua pengarah kesihatan. Ketua pengarah boleh mengeluarkan, you dengar ni, apa-apa. 4 kali apa-apa dalam ni. Toki panggil undang apa-apa dia panggil. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan, mengikut apa-apa cara, kepada mana-mana orang, mana apa-apa lagi, mana-mana orang, supaya mengambil apa-apa langkah bagi masuk mencegah dan mengawal apa-apa penyakit berjangkit. So 4 kali apa kita panggil undang ni, undang apa-apa. Hukuman dia adalah RM5,000 compound, which is 2,5 kali gaji minimum. 1,500, 2,5 kali. Kalau you kena, you boleh bayar tak compound ni? Siapa nak bayar? Saya pun tak bayar. Siapa orang bawah? Siapa yang akan kena ni? Yang paling banyak yang terlibat dengan ni adalah orang marham. Orang bawah, rakyat bawah. Ini yang rakyat gusar ni. This is not law. Kalau polis dikenakan begitu banyak sekatan-sekatan nak check and balance, ini tak ada. Based on syak wasangka saja. You go to hell. Tak tahu di mana dia letak, berapa lama, ikut dia suka. You have to interpret this thing. Bagilah dia punya mekanism dia, berapa lama, ada dah SOP dia. Barulah kita tak ori. Now we are really sangat gusar. Dan kita ni bukan sembah neraka. This is not a law. Berlaku adil kepada polis. Kalau tidak polis, tak payah. Polis pergi tangkap saja, jatuh hukum. Betul tak polis? Tangkap, tertinabi, jatuh hukum. Terus. Aku syak saja hanya ada dadah. Bawa dadah. Tak boleh. Adakah ni undang-undang? Dan bila kita bercakap dengan YB pergi ke parlimen, jumpa wakil DAP, we don't mind to say that. Kita nak merayu pada DAP dah sekarang ni. Pasal kita tak boleh lah. Tak tahu UMNO duduk mana, PAS duduk mana, semua. Dia orang pun tak tahu. Dia orang pun tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Baru nak tengok. Jumpa senator bagi tahu, you know how we pass the law?
Kita cuma main-main saja. Okey, yang ni kita bagi dia susah sikit. Tak payah bagi kita siapa nama, baru kita buat susah pangkat 2 kali, third kali reading tu baru kita lepas. So, dengan cerita lainnya, they don't read. Dia mengaku pun. That is our parliament yang buat undang-undang di Malaysia. So, boleh jawab, ini adakah undang-undang? Nak masuk jarum dalam badan kita, anything is constitutional right. Inilah kita gusar yang amat sangat ni, gusar. Sembah kegusaran yang amat besar. Data statistik Malaysia tu, 21:20. Tengok kematian dia macam ni landai. Lepas tu sampai vaksin program PSK dia lompat kepada daripada 166,970 ataupun 170 lah kepada 225,000. 34.5% excess death. Zoom naik. Landai macam ni sampai cocok zoom. Data bukti dengan Southern Hemisphere Report done by 4 PhD. Ini tempat kematian, ini tempat cocok yang merah. Kita tengok selari macam payung. So, I'm telling you that we have a public health crisis. Kelahiran turun 6%. Kematian naik 34.5%. Adakah ini bukan krisis? This is a public health crisis. Why tak jawab? Kita tanya, jawab. Kita ready nak jumpa berbincang secara bersemuka hati ke hati. We are worried. 40% orang yang patut hidup dah tak hidup sekarang ni. Tentang isu mendatang tanpa izin yang dianggarkan sekarang ni seramai 6 juta orang di Malaysia, termasuk 2 juta daripada negara China dan lain-lain dari India, Indonesia, Vietnam dan Myanmar. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau dalam negara kita ni sudah ada lebih kurang 20%, ya. Okay. Ini baru yang tertulis 6 juta. Anda katakan mungkin ada kemungkinan angkanya lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya adalah satu perkara yang serius yang mana dari segi terma keselamatannya boleh diklasifikasikan sebagai ready-made army. Yang mereka ni akan memberi maklumat sebelum berlakunya yang seperti kita belajar daripada Jepun masuk ke dalam negara, sudah ada informer yang memberi maklumat tentang keadaan dalam negara ni macam mana. Dan mereka ni jugalah menjadi orang kata sel-sel agent yang mana yang akan yang merosakkan yang sudah preset untuk sebelum berlakunya penjajahan atau kemasukan. Dan ini adalah serius dan kita tidak tahu sejauh mana dan pihak keselamatan mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Kerana kita sebagai rakyat ni takut. Kan, kalau kata pihak keselamatan mereka dengan ada kelengkapan sebagainya, okey. Tapi bagaimana dengan rakyat biasa ni, ya? Yang expose lah kepada hal ni. Jadi ini perlu kita diberitahu. Jadi ini dan juga saya nak ingin sentuh juga tentang peranan kartel. Setakat ni yang saya melihat bahawa tidak ada mana-mana pihak pun yang menyentuh tentang bahayanya kartel ni mempengaruhi polisi dan keputusan-keputusan yang diambil oleh kerajaan dan negara. Ini satu, tapi tidak ada orang sentuh. Wahal kita tahu perkara ni ada. Jadi hal-hal ni sebenarnya yang rakyat jadi risau dan gusar. Itulah kerana kita gagahkan juga buat dalam keadaan yang ini, dalam keadaan terdesak ini, iaitu Task Force Rakyat Red Alert pada 7 September yang mengumpulkan lebih daripada 200 NGO, 200-300 NGO dan mengampak sambutan yang baik. Dan kita harap nanti selepas ini dapatan ini kita akan kongsi dengan pihak-pihak berkaitan. Tapi yang penting lagi adalah kita mahu rakyat bersama dalam hal ini supaya lebih ramai tahu dan mengambil cakna dan kita akan bawa kepada orang kata punca kuasa untuk mengambil tindakan. Kerana kita bimbang dan kita pun tahu the loss of deficit dalam trust, dalam kepercayaan pada ahli politik yang ada sekarang ni, kita kena cari kepada avenue lain.